Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mulia, Cikgu Muhammad Amirul bin Abdul Rahim dan rakan-rakan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayangku Fatin Farhana binti Pengiran Ahmad, nombor matriks 21LL019 dari Diploma Perguruan Agama Lepasan Ijazah Bahasa Arab. Saya diberikan tugas untuk meresensi buku yang berjudul The Laws of Human Nature yang dikarang oleh Robert Greene, dan saya memilih bab yang kedua, iaitu The Law of Narcissism, Transform Self-Love into Empathy. The Laws of Human Nature ditulis oleh Robert Greene dan diterbitkan dari Penguin Audio dan diterbitkan juga pada 23 Oktober 2018. Ianya adalah dalam bahasa English. Di dalam buku ini mengandungi 18 undang-undang ataupun hukum-hukum fitrah manusia, yang mana buku ini juga mengajarkan kita macam mana untuk menjadi yang lebih baik. Sinopsis dari buku ini mengajarkan kita bagaimana melepaskan diri dari emosi kita sendiri dan menguasai pengendalian diri, bagaimana untuk mengembangkan empati yang mengarah pada wawasan, bagaimana caranya untuk melihat di sebalik topeng orang, dan bagaimana menolak kesesuaian untuk mengembangkan tujuan baik di tempat kerja, dalam hubungan atau dalam membentuk dunia di sekitar anda. The Laws of Human Nature menawarkan taktik yang berkesan untuk peningkatan diri dan pertahanan diri. Baiklah, pada petang ini saya akan menerangkan tentang law yang kedua, iaitu Law of Narcissism, Transfer Self-Love to Empathy. Sebagaimana yang kita tahu, kita sangat memerlukan perhatian. Ini bermakna kita adalah makhluk sosial. Keperluan hidup dan kebahagiaan kita tergantung pada hubungan yang kita bangun bersama orang lain. Keperluan ini bersifat psikologi melalui kualiti perhatian yang kita terima dari orang lain. Kita merasa dihargai dan diperlukan apa adanya. Dan ini bermakna setiap orang itu pada asalnya adalah seorang yang narsis. Apakah maksud narsis? Seseorang yang terlalu memuja dan mengagumi diri sendiri, baginya dia adalah orang yang paling penting dan berharga pada orang lain. Tetapi kadar narsis setiap orang berbeza-beza. Sebagai contoh, mantan Perdana Menteri Itali Joseph Stalin adalah seorang yang suka mengontrol penuh, iaitu the complete control narcissist. Mungkin pada pertemuan pertama kamu akan melihat orang ini orang yang sangat baik, tetapi jika kamu mengenalinya lebih dalam, dia adalah seorang kejam terhadap sesiapa pun yang tidak setia padanya. Dia cuba untuk mengontrol segalanya, termasuk orang di sekitarnya. Ini yang mesti kita perhatikan, kerana pada asalnya seorang itu narsis. Maka kita harus belajar untuk memberikan orang lain perhatian yang sama dengan jumlah yang kita berikan untuk diri sendiri. Jangan fokus pada diri sendiri, tapi kita haruslah bersikap terbuka kepada orang lain dan memahami mereka. Ketika bertemu dengan orang lain, yang mana seorang itu diibaratkan sebuah negara yang belum dijelajahi. Jadi dengan pemikiran ini, kita akan mempunyai keinginan untuk memahami orang lain. Penjelajah Sir Ernest Henry Shackleton adalah contoh narsis yang sihat. Dia mengerti tentang kehidupan anak kapalnya. Seperti mana pada masa itu, kapal mereka terperangkap di Atlantik selama 8 bulan pada akhir tahun 1915. Beliau menyedari jikalau perilaku merekalah yang akan menentukan hidup atau mati. Sebagai pemimpin, dia berusaha meyakinkan mereka dengan pembawaan yang percaya diri. Beliau juga memerhati kumpulan atau anggotanya secara keseluruhan. Beliau berhati-hati memilih kata-kata yang tepat dan tidak mengeritik dan tidak menyakiti perasaan kumpulannya. Yang pada akhirnya semua anak kapalnya bersatu padu dan terselamat dari kecelakaan itu. Manfaat ataupun kebaikan yang kita dapat dalam tajuk ini ialah mengajarkan bagaimana cara untuk mengubah seseorang yang sangat narsis menjadi orang yang mempunyai sikap empati. Tidak semua yang bersikap narsis itu tidak sihat, dan banyak juga sejarah-sejarah yang dijadikan contoh. Kelemahan yang kita dapat ialah narsis yang tidak sihat akan membawa kita ke arah sikap yang lebih buruk dan dibenci oleh orang sekeliling, dan dalam buku ini juga tidak memaparkan kajian dari unsur saintifik dan semuanya hasil pendapat penulis sendiri. Kesimpulan yang kita dapat dalam tajuk ini ialah kita seharusnya mempunyai sikap empati di dalam diri sendiri.
kerana ianya akan membuatkan kita lebih disenangi dan disayangi oleh sekeliling kita. Okey, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.